Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim, amma ba'd. Yang berusaha Tuan Imam, para pegawai masjid, barisan EJK Masjid yang dikasihi lagi dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah muslimin muslimat, mudah-mudahan kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala segala urusan kita, baik kita di dunia ini maupun apabila kita pulang ke akhirat kelak. Malam ni insya-Allah saya teruskan kuliah maghrib. Pada sesi yang lepas kita berhenti pada faedah yang ketiga daripada 8 wasiat Imam Hatim Al-Asam, yang beliau sebutkan faedah itu kepada gurunya Imam Syafiq Al-Balqi. Malam ni insya-Allah kita sambung pada faedah yang keempat. Lepas itu kita berhenti 3 kan. Baik. Kata Imam Hatim Al-Asam, dan bermula faedah keempat, al-faidatu ar-rabi'ah. Kata beliau, inni ra'aitu ba'dal khalqi yazunnu anna syarafahu wa 'izzahu fi kasratil aqwami wal 'asha'iri fa'tazza bihim. Sesungguhnya aku telah melihat sebahagian daripada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala bahawa mereka menyangka bahawa kemuliaan dan kepujian itu pada banyaknya kaum dan keluarga. Asyair ini jamak bagi asyirah. Asyirah ni makna dia khabilah. Khabilah, kabilah yang mai daripada satu tuan, jemaah ataupun satu kumpulan mai daripada satu kumpulan. Kalau ikut nasab Rasulullah, tuan Rasulullah yang bernama Hashim itu dia pecah daripada Abdul Manaf, itu 12 kabilah. 12 kabilah. Maka masing-masing akan menjaga bahagian masing-masing pada Mekah. Ni cerita bab sirah lah. Jadi asyair itu jamak bagi asyirah, iaitu keluarga ataupun kabilah. Fa'tazza bihim, lalu ia berbangga-bangga dengan mereka. Yakni dia kata apa? Aku ini orang mulia kerana apa? Kerana aku orang yang memiliki keluarga yang ramai dan juga kabilah yang banyak, kabilah aku. Maka dia kata aku ni orang hebat. Orang hebat. Wa za'ama al-akharuna annahu fi sarwatil amwali wa kasratil auladi faftakharu biha. Dan telah mendakwa mereka yang lain bahawa kemuliaannya itu fi sarwatil amwali, iaitu pada puncak hartanya, yakni al-amwal arsal walah, harta-harta yang meninggi atau menggunung. Wa kasratil auladi, dan juga banyaknya anak-anak. Faftakharu biha, lalu mereka ini akharun, mereka yang lain berbangga-bangga mereka dengan harta yang banyak, berbangga-bangga pula mereka dengan anak yang ramai. Seorang sahabat Nabi namanya Sayyidina Anas bin Malik, antara sahabat yang banyak anak, bilangan anaknya adalah 124 orang. 2 perempuan, bakinya laki. Ibu tak tahu. Tak tahu. Kalau ibu seorang beranak 124, orang tak panggil orang panggil ikan gapi. Dia beranak banyak. Ikan gapi kan sekok kita belah. Dia jenis beranak banyak. Ni antara sahabat yang anak banyak. Jadi Rasulullah suka anak kita ni anak banyak. Yang tak suka ni siapa dia? Tak suka anak orang kafir je.
Orang kapiak. Orang bukan Islam dia tak suka orang Islam banyak anak. Duk tak duk dia bedah perut. Duk tak duk dia bedah perut. Kita beranak setahun, selang setahun dia marah. Dia kata apa beranak banyak-banyak. Tak boleh beranak banyak-banyak. Habis. Kita pun jadi sikit. Baik. Wa hasaba ba'dhum anna al-'izza wa syarafa fi ghasbil amwalin nas. Dan mendakwa pula sebahagian yang lain bahawa kemuliaan dan kepujian itu pada merampas harta-harta manusia, wa zulmihim, kemudian melakukan kezaliman kepada mereka, wa safki dimaihim, kemudian apa, iaitu menumpahkan darah-darah mereka. Ini golongan yang ketiga. Golongan pertama, dia rasa dia hebat kerana banyaknya kabilahnya, banyaknya keluarganya. Yang kedua, kerana dia banyak harta dan anak-anak, maka dia berbangga. Anak saya semua masuk universiti. Lah tu je bunyi T juga. Pusat serenti. Tak ada nak jaga dia. Tapi alhamdulillah lah semua masuk T tu lah. Cerita ke orang. Anak saya baru balik, dia saya kerja kerajaan tak jawatan ni. Pasal apa tak jawatan ni? Pasal dia duit baru ni kerja freelance 1 jam mengambil 1,000 lah. Duk cerita apa pasal anak hang. Jangan cerita pasal anak kita hebat macam mana pun selagi tak ditanya. Jangan cerita kepada orang tentang harta kita selagi tak ditanya. Benda yang kita kena sembunyi. Jangan nak habaq humuk kita. Jangan cerita ke orang. Kalau kita tua dia hormat, dia pelekeh kita. Kalau kita muda dia kata budak setahun jagung. Kalau abang harta sikit dia hina-hina kita. Kalau abang harta banyak, esok lusa dia mai cari kita pula buat best friend. Pasal dia nak itulah nak pau duit kita. Baik. Dan golongan yang ketiga, mereka mengatakan bahawa kemuliaan dan kepujian itu iaitu pada rampas harta orang. Sarip Dul Samsing kampung dusun, rampas harta orang, curi harta orang. Dia bangga boleh cerita ke orang pasal dia boleh rampas harta orang. Buat zalim pada orang. Buat zalim pada orang. Tengok satu video tentera Israel duduk depan kamera. Dia kata pengeboman ini adalah hadiah sebenar ulang tahun anak aku bernama Eli. 1, 2, 3, habis sekolah UNWR. Habislah sekolah United Nation. Kena bom dengan mereka. Itu bom tu sebagai hadiah ulang tahun. Dia bangga buat zalim kat orang. Jahat. Tak ada manusia. Tentera tu umur muda baru 28 tahun. Sampai berita mengatakan beliau telah pun mati. Bukan syahid, mati kata. Jahat. Dia punya jahat. Wasafki dimaihim, dan berbangga ia rasa kemuliaan kerana menumpahkan darah. Sehari dua ni dia cerita bab polis tindih orang. Boleh bangga pula cerita. Zaman dulu berlambak. Zaman dulu berlambak. Seronok boleh cerita orang, belagak. Dunia boleh belagak, akhirat tak mana. Supaya orang panah baran. Panah baran. Waktu muda ni adalah di satu kampung. Saya ni rapat dengan dia. Tapi rapat waktu tua, waktu muda dia berkata dia baran. Pi pekan nak. Dia gustan-gustan, budak tu kata, "Balung, tengok belakang semua. Ni butuh dan butuh saya ni." Dia pun belah itu. Sampai sekat jalan dia patah balik. Dia pi cari budak tadi, debuh menampak bola pam panah budak-budak tu. Amboi. Balik cerita sekampung. Orang pun heboh pasal sport pula orang. Dia pun seronok cerita pasal sport pula orang. Kencing manis, darah tinggi, gout, elok umur 60. Waktu tu hantu sembang darah. Orang cekak perut menyanyi negaraku. Pakai ikut lah. Tak boleh nak berubah. Baik. Maka kata Imam Hatim Al-Asam, wa'taqattu ta'ifatun. Wa'taqadat. Bukan, minta maaf.
wa'taqadat ta'ifatun annahu fi itlafil mali wa israfihi wa tabzirihi. Dan golongan yang keempat pula, mereka merasakan kemuliaan itu iaitu pada merosakkan hartanya, melebih-lebihkan hartanya, membazir-bazirkan hartanya. Ni golongan yang keempat yang merasakan diri mereka mulia. Yang merasa diri mereka mulia. Buat video, bakar duit. Oh, bakar RM50. Oh, cerita ke orang. Beli makanan banyak-banyak, tahu. Ambil. Lepas tu buat, tengok orang miskin semua ni jadi cacat aku, kuli aku, tengok makan ni semua miskin. Dia rasa itulah kebanggaan dia. Itulah kemuliaan dia. Bazir. Bazir. Buat kenduri tak mau ni besar talam macam orang Arab Saudi. Buat talam besar itu, unta sekok. Makan dah apa jemput, panggil 10 orang. Makan dah jemput. Baki tu apa? Pasiak makan. Tak pernah pasiak lagi. Oh, boleh seronok ke orang. Maka kata Imam Hatim Al-Asam, fata'ammaltu fi qawlihi ta'ala inna akramakum indallahi atqakum. Maka aku menilik dan meneliti pada firman Allah Ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum, bahawa sungguhnya kata Allah Ta'ala yang lebih mulia di kalangan kamu di sisi Allah Ta'ala atqakum, iaitu mereka yang terlebih takwa. Yang terlebih takwa. Maka kata Imam Hatim Al-Asam, faftaqartu bihi. Faftaqartu bihi. Bukan fakhtartu taqwa, maka aku memilih takwa. Wa'taqadtu anna al-Qur'ana haqqun sadiqun. Kemudian aku beriktikad bahawa Al-Quran itu benar dan membenarkan. Haqqun itu makna benar, sadiqun lagi membenarkan. Wa zannuhum wa hasbuhum wa husbanuhum kulluha batilun zailun. Maka sangkaan-sangkaan mereka empat golongan tadi, dan timbangan-timbangan mereka golongan empat tadi, kesemuanya adalah kebatilan yang akan hilang. Kebatilan yang akan hilang. Maka Imam Hatim Al-Asam, beliau berbangga dengan apa? Beliau menyebut bahawa kemuliaan itu adalah mereka yang terlebih takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama sebut takwa itu apa dia? At-taqwa apa dia? Baik. Taqwa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Al-khawfu bil jalil. Pertama kata Imam Sayyidina Ali karamallahu wajhahu alaihi salam, al-khawfu bil jalil, kita takut dengan Tuhan yang Maha Jalil. Itu makna takwa. Nak buat apa fikir Allah Taala duk ada. Nak buat macam ni Allah Taala duk ada. Nak tengok benda tu Allah Taala duk ada. Nak pegang benda ni Allah Taala duk ada. Nak ambil pula Allah Taala duk ada. Itu makna dia, kita orang yang bertakwa. Al-khawfu bil jalil. Yang kedua apa dia tanda orang takwa? Al-qana'atu bil qalil, iaitu ia berpada dengan sedikit. Mana ada kat dia, takat tu sudah. Dia tak bulun. Kalau dia bulun cari harta kerana nak cerita ke orang pasal dia kaya, maka dia tak ada takwa. Tapi kalau dia bulun cari harta kerana apa? Nak bantu agama, dia orang yang bertakwa. Dia orang yang bertakwa. Jadi qanaah, kita ni takat mana ada makan, tak ada tak apa. Tak marah pula. Ada orang dia marah, tak ada, pergi teriak pula, lagi hina, lagi tak cerdik. Tanya pasal apa dia teriak ni? Tadi berhenti kedai makan tu nak makan cendol, cendol habis, Allah, lepas tu teriak lah, teriak. Ini teriak-teriak yang batil. Alhamdulillah kami orang lelaki terang teriak lagu tu. Marah orang perempuan. Dah sungguh, lalu orang perempuan dia kuat teriak. Dia mengidam tak boleh makan tu pun nak teriak. Laki dia tempik dia pun teriak. Anak dia terkah dia sikit pun dia teriak. Anak dia semua dia teriak.
Teriak pasal apa? Tak boleh makan cendol. Tak boleh makan cendol. Pi dah teluk jamat kedai hak murah tu. Nak makan udang. Pi dia berkata ni udang tak ada. Allah, teriak sedih pasal tak boleh makan udang. Rugi ayak mata tu. Ayak mata tu rugi. Ayak mata macam tu rugi. Kita ni kalau hilang benda sikit-sikit tu rugilah. Rugi benda hak yang Tuhan punya dia ambil ataupun tak dapat. Tak apalah nak kata apa. Seorang orang kampung saya lembu mati 20 ekor. Tak teriak. Dia kata kalau teriak pun, kalau lembu tu teriak ayak mata titik atas lembu tu, lembu mangkit berjalan balik aku nak teriak. Tapi kalau tak boleh buat apa, aku tak mau teriak. Nak teriak apa? Hak baklung hak kata ni pun dia bela lembu liang, lembu ladang rakyat di Bukit Kuang tinggal gitulah. Jadi mati 20 ekor. Orang berkata tak apa, jom kita tengok lembu. Pilah tengok lembu. Dia pun start motor masuk dalam ladang sawit tu. Lepas tu lembu main duk jilat atas seat motor dia. Bawa apa? Seat motor tu peluh macam mesin. Lepas tu duk sembuak pula yang garam atas seat motor. Mana dia nak teriak berapa lembu dapat 100 ekor. Dia ada 100 ekor melambak. 20 ekor bagi dia tak ada apa. Tak ada apa. Dia teriak tak? Tapi kita fikir nak teriak untuk apa? Kalau teriak ni pasal fikir silap salah kita. Kalau dengar nama Nabi ni teriak. Ada seorang kawan Syekh Hisham, nama tak ingatlah nama apa, kawan Syekh Hisham Kamil, meninggal umur 32. Orang ni kalau dengar cerita bab Rasulullah, disebut nama Rasulullah, ayat mata dia mengalir. Sebut nama Nabi, ayat mata dia mengalir. Sebut Allah Ta'ala, ayat mata dia mengalir. Maka orang ni dia tak dah kahwin, umur 32 dia meninggal. Syekh Hisham cerita waktu dia karang kitab Badrul Tamam fi Ahli Baitil Kiram, cerita bab ahli keluarga Rasulullah. Satu hari dia berjumpa Syekh Sa'ad Badran di Alexandria. On the way nak balik, kawan Syekh ni kata, wahai Hisham, malam tadi aku telah bermimpi bertemu Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar menyelak kitab engkau satu persatu. Maka Rasulullah kata sahih. Makna apa yang kau tulis itu semua benar. Syekh Hisham kata apa? Disebabkan berita ni aku dengar, hari tu kawan aku beberapa orang tu semua aku belanja sampai habis duit aku. Punya seronok. Punya seronok. Rasulullah mengatakan apa yang dia tulis itu benar. Ni dengar kat Pak Wahabi dekat video ni, habis dia kata ni ustaz ni Masjid Sungai Mati panggil apa pula sesat ni, duk cerita abad Nabi, mimpi Nabi. Sungguh hampa tak ada sudah. Kami ada. Baik. Awak keluar ke tu? Tak tahu apa sebab keluar ke tu. Qana'atu bil khalil, itu kedua. Mana tanda takwa kita? Qana'ah bil khalil, berpada dengan apa yang ada, cukup. Nak tambah silakan, tapi yang mana ada di depan mata, makan yang tu saja, tak ada masalah. Tak ada masalah. Lagi apa lagi? Wal isti'dadu li yaumir rahil, iaitu bersedia untuk hari kepergian, yakni bersedia untuk hari mati. Tanda orang tu hari kiamat, tanda orang tu bertakwa. Yang ketiga kata Sayyidina Ali, dia bersedia untuk mati. Tu bersedia untuk mati. Kita main masjid ni kata tak ada apa, rasa pencen-pencen dah, nak buat apa lagi, sedia nak mati ya. Mana kita ada takwa lah hati kita. Lepas pencen buat apa? Tak tahu nak buat apa. Tak malam-malam duk ikut depa. Buat apa? Takror 7. Takror 7. Takror 7 umur 70 dah. Siang buat apa siang? Tahan burung. Bawa denak sana sini, denak sana sini. Umur 70, 75. Mana dia? Takwa dia kurang. Ada, bukan tak ada, tapi kurang sangat. Tapi kalau main dia kata kita ni kalau gitulah. Main-main dia ada kesedaran. Mana ada takwa di kita? Takwa di kita. Baik. Imam Al-Qushairi menyebut takwa itu ada beberapa keadaan. Pertama yang paling tinggi adalah takwa, yakni takut syirik. Ini paling tinggi. Paling tinggi takut kepada syirik. Yang kedua takut melakukan maksiat. Yang ketiga takut melakukan perkara syubhat. Yang keempat apa dia? Takut mengambil lebihan.
mengambil lebihan. Boleh tak makan nasi sepinggan? Boleh. Boleh tak lajak pergi 3 pinggan? Harus. Tapi dia kata saya kalau pergi ambil nasi kenuri ni ikut adat 2 kali lah. Adat setempat di Malaysia 1 cedok 2 cedok makan, nak tambah sekali lepas tu habis. Tak, kita pergi hentam 4 kali. Mana kita dah ambil pinggan orang, 1 pinggan hak orang. Dia punya fikir dia takut ni, dia pun tak ambil. Ini takwa yang paling tinggi. Paling tinggi. Baik. Baik. Baik, inna akramakum indallahi atqakum. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi antara yang sebut itu disebut oleh Imam Al-Khushairi, disebut oleh Imam Qadhi Iyad, tafsir bagi ayat hudan lil muttaqin, surah Baqarah ayat ke berapa? Ayat kedua. Hudan lil muttaqin. Dia ada 3 peringkat. Martabat pertama, orang yang takut dengan azab Allah Ta'ala. Yang kedua, orang yang menjauhi segala perkara yang dikira dosa padanya. Yang ketiganya, orang yang takut ia lalai daripada mengingat Allah Ta'ala. Ini takwa hakikat. Dia tak sembang orang. Kerana apa tak sembang? Duduk saja dia saja. Kerana dia takut. Takut kalau dia terlupa kepada Allah Ta'ala. Maka ini peringkat yang ketiga. Ini orang yang ahli hakikat. Ahli hakikat. Dari mana ulama ambil? Ulama ambil daripada ayat yang dibaca oleh khatib dalam khutbah Jumaat. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kamu dengan sebenar-benar takwa. Apakah benar takwa di sisi ahli hakikat? Iaitu sebenar-benar takwa, iaitu jangan ia lalai daripada ingat Allah Ta'ala walaupun sesaat. Tu kita bukan saat dah, beratus tahun. Beratus tahun. Sebab tu ada sahabat nama Hanzalah pergi jumpa Rasulullah, kata aku dah kafir lah ni. Abang kat sana bukan Rasulullah, jumpa sana Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, Hanzalah telah pun kafir. Kenapa wahai Hanzalah? Kerana ketika mana aku duduk dengan Rasulullah, aku merasakan akulah ahli syurga. Aku merasakan akulah orang yang bertakwa. Tapi bila balik di rumah, buka TV tengok Netflix, habis semua. Tengok Netflix, zaman tak ada lah Netflix, buka YouTube. Zaman lah TikTok. Mari jemaah di Sungai Petani, umur 74 dah Ustaz. Layan TikTok ke? Cemuih Ustaz. Cemuih tengok TikTok. Dia orientah satu video tu dia. Saya kata Pak Ya, beringat Pak Ya, oi TikTok tu. Dia naik hak elok tak apa, dia naik hak geruk-geruk nangka habis lingkup kita. Hak mayang subuh punya malam tu habis. Pasal mata punya masalah mata. Beringat Pak Ya. Tak apa, tak apa. Tak dia dengar ceramah tak apa. Dengar ceramah tak apa. Dengar ceramah pergi elok lagi, dengar ceramah Wahabi pula, duk bergaduh pula di masjid. Duk ngaji macam ni, tapi duk dengar ceramah kena pula macam lain. Mai di masjid duk tengkak di masjid. Habis rosak orang lain. Baik. Jadi ulama kata ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kamu dengan sebenar-benar takwa. Ini maksud dia. Iaitu jangan kau berpaling walaupun sedikit daripada ingat Allah Subhanahu wa taala. Peringkat yang kedua tadi, tak menjauh daripada melakukan perkara yang dikira maksiat. Yang pertama, takut akan azab Allah Ta'ala. Apa yang menyebabkan azab Allah Ta'ala kekal pula? Iaitu syirik. Syirik. Sambung lagi. Faedah yang kelima, kata Imam Hatim Al-Asam, inni ra'aitun nasa yadhumu ba'dahum ba'dah wa yaqtabu ba'dahum ba'dah. Aku melihat bahawa manusia itu mencela ba'dhum, sebahagian mereka itu, ba'dah, dengan sebahagian yang lain. Wa yaqtabu ba'dhum ba'dah, dan mengadu domba, mengumpat sebahagian mereka dengan sebahagian yang lain. Baik. Mengumpat. Jadi bab mengumpat ni Allah Ta'ala, Rasulullah sendiri dah sebut. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wala yaqtab ba'dukum ba'dah ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma aqihi mayitan fakarihtumuhu.
Jangan kamu mengadu domba atau mencela sebahagian kamu dengan sebahagian lain. Maka Allah Ta'ala tanya pula kepada kita, ini untuk zajrun ataupun kita panggil peringatan. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Adakah kamu suka, adakah salah seorang kamu suka bahawa ia memakan daging saudaranya sendiri yang telah menjadi bangkai? Fakarihtumuh, niscaya kamu juga akan benci. Benci. Maka Allah Ta'ala mengumpamakan orang yang mengadu domba, mengata kawannya sendiri, itu Allah Ta'ala kata apa? Orang yang kata itu seolah-olah dia makan bangkai dah. Makan bangkai dah. Maka tak boleh kata ke orang. Rasulullah kata apa? Kullu muslimi ala muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Setiap orang Islam itu ke atas Islam yang lain haram darahnya, haram darahnya, haram hartanya, haram maruhnya. Kerana orang yang ghibah, orang yang mengumpat, sebenarnya ia telah pun mencarikan maruh bagi orang yang lain. Orang baca ayat ni, saya selalu kadang-kadang orang sebut kita janganlah mengumpat, janganlah mengata ke orang. Sedikitlah peringatan daripada saya sendiri. Kita selalu nampak orang kata kat kita kan, yang buruk tu siapa? Orang yang kata kat kita. Dia kata, dia mengadu domba, dia mengumpat kita. Buruk ke tak buruk? Buruk. Buruk. Tetapi kita kadang terlupa penyebab kepada mereka mengadu domba, mengata kat kita. Itu kita lupa. Saya bagi contoh, andai orang lantik kita sebagai ketua, kemudian kita pun bermesyuarat. Selepas kita bermesyuarat, selesai mesyuarat, keputusan mesyuarat pun telah diputuskan, maka janganlah kita sebagai kuasa, kan kita kuasa veto Amerika, kita pun bangkang keputusan mesyuarat. Bila kita bangkang keputusan mesyuarat, ni saya beri contoh lah, tak ada kena-mengena, cuma saya nak abang berlaku di mana-mana. Kita gunakan kuasa kita, akhirnya kita langgak keputusan mesyuarat. Bila dilanggak keputusan mesyuarat, orang mula mengata kat kita. Maka waktu tu orang yang mengata kat kita tu berdosa tak? Berdosa. Dan kita yang menyebabkan orang kata kat kita tu berdosa ke tak berdosa? Pun sama berdosa. Jadi jangan nampak kat orang kata. Bahkan kita lah menjadi pencetus bagi orang buat dosa. Waktu tu lagi besar dosa kita. Lagi besar dosa kita. Tu kena ambil beringat. Kadang-kadang mesyuarat dia pun baca hadis ni. Tak boleh kita mesyuarat ni. Imam Zarnuji sebut dan ta'lil muta'alim bahawa orang yang memesyuarat itu adalah orang lelaki yang sejati. Mana orang lelaki sejati ni dalam ta'lim muta'alim sebut orang yang ada pandangan yang tepat, kemudian dia bermesyuarat, dia itu orang lelaki yang sejati. Lelaki yang separuh sejati, bermesyuarat tapi tak ada pandangan yang tepat, ataupun dia ada pandangan yang tepat tetapi dia tidak bermesyuarat, makna dia bukan lelaki sejati. Dia bukan lelaki, dia bukan perempuan, tak tahu apa dia. Dia tak ada pendapat yang tepat, kemudian dia tak bermesyuarat. Kerana dalam mesyuarat itu ada keberkatan. Walaupun kita cerdik, mesyuarat di kampung, saya dengan 2 orang yang ada ijazah, orang lain semua SPM. Walaupun ada SPM saja, tapi ketika mesyuarat, hang ada ijazah pun hang kena dengar keputusan mesyuarat. Walau ustaz sekalipun, hang piduk mesek lama mana pun, hang tetap kena ikut keputusan mesyuarat. Sebab ada orang dia nilai dengan pengalaman, ada orang dia nilai dengan ilmu. Tak semua orang yang ada ilmu dia ada pengalaman. Dan tak semua orang yang ada pengalaman dia ada ilmu. Tu budak-budak kadang-kadang fresh graduate, baru start kerja, semangat lebih. Kita kena buat je ni, kita kena buat je, kita kena buat je, kena buat je ni. Kita mengajak lama dah, 6 tahun, lama dah, 10 tahun dah mengajak. Jadi setiap akal manusia Allah Ta'ala khaskan untuk dia ilmu apa, caranya macam mana.
Maka orang yang tak ada pengalaman, dia akan bercakap seolah-olah macam satu dunia tu dia boleh pegang. Akhirnya bila dia beri tanggungjawab, dia tak boleh buat pun. Sebab yang dia belajar di universiti itu teori, tak sama dengan praktikal. Maka kata guru saya, nama dia Naim Saidun, tu guru saya Ustaz Naim. Waktu saya menadah kitab dengan dia, Penawar Bagi Hati, dia kata apa? Ngaji 40%, Allah akan buka 60%. Jalan nak buka iaitu mengajar. Sama macam Ustaz Johari yang sebut tu. Memang Ustaz Johari sebut betul. Jadi lepas saya mula mengajar tahun 2016, saya dapat izin daripada beliau, beberapa orang lagi dengan Syekh Nazrul semua, baru saya start mengajar tahun 2016. Kemudian Allah Ta'ala buka futuhat satu, baru nampak jalan. Baik, sambung lagi. Sambung lagi bab ghibah. Maka Rasulullah kata apa lagi? Iyyakum wal ghibatahu fa innal ghibata ashaddu minaz zina fa innar rajula qad yazni fayatubullahu alaihi wa inna sahibal ghibati la yughfaru lahu hatta yaghfira lahu sahibuhu. Maka kata Rasulullah, jauhilah kamu dengan mengadu domba ataupun mengumpat, kerana mengumpat itu lebih dahsyat dosanya daripada zina. Maka kata Rasulullah, sesungguhnya bagi seorang lelaki apabila ia berzina kemudian ia bertaubat dengan Allah Ta'ala, fayatubullah, maka Allah Ta'ala akan terima taubatnya. Wa inna sahibal ghibati, adapun orang yang mengumpat, la yughfaru lahu, tidak diampunkan baginya, hatta yaghfira lahu sahibuhu, sehinggalah mengampunkan orang yang dia umpat. Bayangkan kita umpat orang, kata orang tu mati, lagu mana kita nak buat? Kalau berzina minta ampun, tapi bab mengumpat ni lagu mana? Orang tu pun dah, kalau mati, kalau hilang, habis. Habis. Baik, maka mengumpat itu ia akan memakan segala kebaikan-kebaikan kita seperti mana api memakan kayu. Maka di akhirat nanti kita mengumpat, pahala itu akan hilang. Sudahlah pahala itu akan hilang, kemudian diberi pula kejahatan orang untuk kita. Diberi pula kejahatan orang itu untuk kita. Baik. Baik, sambung lagi. Fawajadtu asla zalika minal hasadi fil mali wal jahi wal almi. Maka aku dapati asal bagi yang demikian, yakni orang saling maki-memaki, orang mengadu domba ataupun orang mengumpat, adalah disebabkan hasad. Hasad makna dengki, tamanna zawal ni'mati 'ala al-ghair, iaitu bercita-cita menghilangkan nikmat di atas orang lain. Hasad ia pada apa? Pada harta. Kemudian wal jah, pada pangkat. Yang ketiga pada ilmu. Ni tiga benda ni orang hasad kepada kita. Sebab tu hak elok-elok di rumah kita, masuk simpan. Kita simpan. Bukan kita tunjuk tok kat orang tamu, bagi orang dengar, orang tengok. Orang mai rumah kita, orang akan jadi hasad. Hasad lah, ish aku nak juga macam ni, ish aku nak juga ni, aku nak juga. Isteri dia pun pergi dapur, tengok ada periuk termomik, tak mahal mana, RM7,000 je. Tak mahal mana, RM7,000. Mahal ke tak RM7,000? Jawapan dia, tidak mahal. Kenapa jadi mahal? Sebab kita tak ada duit. Itu jawapan dia. Tak ada duit. Kalau kita ada duit, murah. Saya dah dengar orang kaya sembang, kau pergi Switzerland baru ni habis berapa? Sikit je, RM61,000. Murah lah kau pergi. Allah, dengar ni. Gila ni. RM61,000 dia kata sikit. RM61,000 saya belah tu RM1,000 saja sebulan saya belakai. Sebulan RM61,000, RM1,000 tu ada 61 bulan. Banyak 61 bulan RM1,000. Boleh hidup banyak lama tu RM1,000. Tu cita-cita saya dari dulu. Orang kaya bagi saya RM1,000,000. Lepas tu saya nak kerat sebulan RM4,000. Sebab saya rasa lah ni saya hidup sebulan RM4,000, RM3,500 cukup dah. RM3,500, bahagia dengan 3 juta tu, patut boleh hidup. Mana daripada situ nanti saya tak gaduh kerja. Bila saya tak gaduh kerja, pagi saya mayang sampai waktu Isra', sampai waktu Duha, saya habis Quran apa semua, saya beli rumah, makan nasi,
Tak apalah, anak isteri pergi hantar. Tengah hari tu elok nak lohok tu, pergi ambil anak sekolah balik. Tu dia punya cita-cita lah, yang takkan makbul lah. Tak tahulah makbul ke tak. Cita-cita duk saja. Padahal kita ni ahli kasab dah, ahli asbab, bukan ahli tajrid. Ahli tajrid ni tak buat kerja apa, Allah bagi rezeki. Dulu duk mesek akaun sampai puluh-puluh ribu akaun saya bisa masuk. Mana Allah alam. Sampai kan adik-adik kita nak kena tarik kereta pun kita tolong bayar ke dia. Ada berapa ribu lagi nak kena bayar kereta? 7,000 lagi. Nah, ambil pergi bayar habis. Depa pun heran, hang ni duit mana? Kita ahli tajrid. Ahli tajrid ni Allah bagi, tak ada kerja apa, kerja dia mengaji. Ahli tajrid. Tak ada lah. La ahli asbab. Ahli asbab tak kerja, tak makan, tak cari duit, tak ada lah. Pampers pakai-pakai lampin je. Baik. Sambung lagi. Fata'ammaltu fi qawlihi ta'ala nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Maka Allah Ta'ala kata apa? Kami telah bahagi-bahagikan. Kami telah bahagi-bahagikan di kalangan kamu ma'isyatahum, di kalangan mereka akan kehidupan mereka fi hayatid dunya, iaitu pada kehidupan dunia. Ada kehidupan dunia. Kadang-kadang kita terfikir kan, kita ni orang mengaji pondok, kita mengaji agama, kita tak buat maksiat, tapi duit tak ada. Tak ada duit. Susah pula tu. Allahu Akbar. Sampai kat jalan makan Maggi. Pergi sekolah kat Darul Hadis, habaq kat budak-budak, contohlah. Saya tak ada lah susah mentara tu. Pergi habaq kat budak-budak, hampa jangan makan Maggi. Nanti otak tak kuat dengan Quran payah. Hak ustaz depa makan Maggi awal lagi dah tak ada duit. Dah tak ada duit. Contohlah. Contoh. Padahal orang ni mayang pun tak. Ngaji malas pula. Tanya bab sifat Tuhan tak tahu langsung. Tapi kaya melana. Maka Imam Zarnuji dalam kitab Ta'limul Muta'allim sebut apa? Kitab Berita Penuntut kan, terjemah dia. Dia kata di antara hikmah dan keadilan Allah Ta'ala itu bu'sul labibi wa tibu aisil ahmaqi. Buruknya kehidupan orang yang cerdik. Labib ni mana ada orang cerdik. Wa tibu aisil ahmaqi. Dan elok pula kehidupan orang yang ahmaq, orang yang bengong. Ahmaq ni bukan biasa-biasa. Kalau balik tu bodoh, kalau ahmaq ni bengong tu. Orang hak bengong ni kaya pada kita lagi. Hak kita cerdik ni. Tanya bab rukun semayang boleh, bab sifat Tuhan boleh, tanya nak bab tabung padi pun pandai, belaka-belaka boleh. Tapi mai duk start untuk RC 80 tu, karburetor dia buh minyak, karburetor bocor apa, terlajak minyak apa tuti tu, karbon penuh di pelang tu pakai tak hidup dah. Tu sunat itu hikmah dan keadilan Allah Ta'ala. Kalau kata kita cerdik, kita wajib kaya, maka Tuhan tak ada iradat. Allah Ta'ala tak ada sifat iradat. Sebab setiap yang cerdik, setiap yang masuk universiti wajib gaya. Setiap yang mengaji pondok, hafal kitab, hafal mata, wajib gaya. Maknanya kita mewajibkan Allah Ta'ala akan suatu benda. Tak cerdik kita pula jadi tak cerdik. Padahal Allah Ta'ala khasamna bainahum, kami dah bahagi dah kehidupan kamu di dunia. Fa'alimtu annal qismata kanat minallah fil azali. Maka kata Imam Hatim Al-Asam, aku mengetahui bahawa pembahagian itu adalah daripada Allah Ta'ala sejak azali. Fama hasadtu ahadan wa raditu bi qismatillah. Maka aku tidak lagi hasad kepada siapa-siapa dan aku redha dengan apa? Pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemberian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak perlu hasad dengki kat orang, biarlah rezeki dia. Kalau ikut-ikut cerdik saya lagi, buat saya tak dapat pangkat besar tu, biar dia. Itu Allah Ta'ala tentu untuk dia. Kalau hasad ni ulama kata ada musibah dia. Antara pertama hasad, musibah bagi orang yang hasad ini iaitu ifsadu ta'ati. Dia merosakkan ketaatan. Sebab Rasulullah sebut, iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Rasulullah kata, riwayat Sayyidina Abu Hurairah, jangan kamu duk hasad, kerana hasad itu akan memakan segala kebaikan seperti mana api memakan kayu. Itu pertama. Yang kedua apa dia? Al-ifda'u wal ba'isu ila irtikabil fi'lil manahi.
iaitu dia akan membawa, akan mencetus seorang itu kepada melakukan perkara yang diterah. Aku tak puas hati betul kat dia ni. Dia beli pula kereta mahal. Tunggu sat, beli paku tak ditayar. Tu tak buat lagi. Oi, beli skuter pula Oi, kaya skuter tu. ADV ni 160 ni 13,000 ni. Cash pula beli tunggu sat. Buka tempat minyak, buh pasiak tu. Apa jadi? Overhaul enjin. Ni semua akal budak sekolah zaman jahat-jahat dululah. Depa tak puas hati kat ustaz. Pergi buka tempat enjin tu, ambil kertas buh gitu, tuang bersiap masuk dalam enjin. Ustaz tu ustaz. Jahanam ni enjin. Tunggu ustaz. Maka dia buat maksiat waktu tu. Ya, dia buat maksiat. Apa penyebab dia buat maksiat? Hasad. Hasad. Lagi apa lagi? Yang ketiganya, musibah bagi orang yang hasad, iaitu mengharamkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kata apa? Laisa minni zu hasadin wala namimatin wala kahanatin summa tala walladzina yu'dzunal mu'minin. Rasulullah sebut, bukan daripada kalangan aku mereka yang memiliki hasad. Zu hasadin, kalau Zul fahmi saya, zu hasadin bukan. Zu hasadin makna apa? Orang yang memiliki hasad, orang yang melakukan namimah, mengadu domba, orang yang tilik nasib. Kemudian Rasulullah baca walladzina yu'zunal mu'minin, mereka-mereka yang menyakiti orang-orang mukmin. Maka Rasulullah akan halang syafaat. Syafaat bagi yang terbesar, semua ada 7 ada 8 syafaat. Yang terbesar iaitu syafaatul uzma. Dapat kat siapa syafaatul uzma? Dapat daripada Rasulullah kepada orang mukmin yang Rasulullah pilih. Apa yang penyebabnya? Satu je, hubbu Rasulillah. Tu je. Aku buat kerja, aku kasih kat Rasulullah. Aku main masjid, aku jadi tok siap, aku jadi tok imam, aku jadi AJK masjid. Bukan ada gaji, tapi aku buat satu je, kasih kepada Rasulullah. Nanti Rasulullah tanya akhirat, apa kamu buat untuk aku? Aku dah buat kerja ni. Itu pun orang kata kan. Orang kata, wajib dah orang kata. Tak mana pun kena kata. Koyak tak koyak aja. Koyak mana mental tak kuat lah. Macam bisa. Baik. Lagi apa lagi? Musibahnya iaitu masuk neraka. Baik. Rasulullah kata 6 orang yang akan masuk neraka. Sebelum dihisap lagi akan masuk neraka terus. Salah satunya apa dia? Iaitu wal ulama'u bil hasad, ulama-ulama yang dah hasad dengki. Al umara bil jur wal arabi bil asabiyah. Ada panjang lah sampai yang last ni Rasulullah kata wal ulama'u bil hasadi. Ulama dia orang yang alim tapi ada hasad lah hatinya. Ada hasad lah hatinya. Ni akan masuk neraka dulu sebelum hisab. Yang seterusnya iaitu apa dia? Akan membawa kepada memudaratkan orang lain dengan macam-macam wajah. Macam-macam wajah. Baik. Sebab tu orang yang hasad, apabila mai hasad dia tak kira apa lah, dia akan buat. Sebab tu kita baca surah Al-Falaq kan, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, sampai ayat dia wa min syarri hasidin idza hasada. Yang kita minta perlindungan kepada Allah Ta'ala daripada kejahatan hasid, orang yang melakukan hasad. Iza hasada, apabila ia datang hasad. Itu minta isti'azah. Lagi apa lagi? Orang yang hasad ini, ia akan letih dan penat tanpa faedah. Dia akan letih dan penat tanpa faedah. Hari-hari dia tengok, Allah dia ni, aku geram sungguh dengan dia. Beli ni pula, lama-lama darah dia naik. Darah dia naik. Dia pun kena pergi hospital. Doktor tanya apa sebab darah naik ni? Tak ada apa, saya makan semua biasa. Padahal dia duk tak puas hati kat orang. Bila dia tak puas hati kat orang, dia fikir hari-hari pasal orang. Apa jadi kat dia? Darah dia naik. Apa faedah bagi dia? Tak ada faedah bagi dia. Apa faedah yang orang dapat? Hospital dapat jual ubat, farmasi dapat jual ubat kat dia. Orang ni dapat faedah. Jadi hospital menulis situ, hasadlah kamu semua. Sebab kami boleh jual ubat.
Apa faedah orang yang hasad? Tak dapat apa. Letih tu, hari-hari dia makin dia fikir pasal orang. Adakah orang yang dia hasad tu fikir pasal dia? Tak ada fikir langsung. Yang dia ada fikir, dia ni aku tak berhati. Dia ni tak berhati. Hari-hari. Tapi kalau ada orang hasad dia, kita kena peringat macam ni. Duk hasad apa kat dia? Beli pula kereta baru. Warna merah tu kan elok tu. Dalam kitab taklim kata tu ahli falsafah. Pandai dia. Kereta baru. Apa hari ya kereta mewah ni esok lusa jatuh harga. Ayat tu ayat hasad tu. Ayat tu ayat hasad. Ayat hasad pandai. Ada saja tak kena pada dia. Kalau jumpa orang macam ni abang ada. Tu hasad tu. Dia tak tahu. Dia kadang-kadang dia tak tahu. Tapi daripada kecil memang duk macam tu. Daripada zaman muda memang macam tu lah mulut dia. Mulut dia. Dia akan tengok ada orang lebih sikit. Allah tu mesti ikut memok dah banyak bulan lah. Lah ada baru pula Shopee Pay. Shopee Pay merosakkan anak muda berlombak. Beli barang hutang, bayar ikut Shopee, kena berapa persen. Tak ada duit tak payah beli. Dengar ni orang muda semua. Orang muda banyak. Tak ada duit, hutang kat kredit macam-macam. Beli kereta pakai kredit boleh tak? Boleh. Kereta 50,000 boleh dibeli dengan kad kredit. Siapa ada kad kredit malam ni? Mai kat saya nak pakai. Pasal saya nak beli kereta 50,000. Tapi persen bayar 18%. Jadi orang muda lah seronok bayar pakai kad kredit. Abang korang beli kereta cash ni, cash, padahal pakai kad kredit. Dia nak kena 18%. Kalau buat loan dengan bank 10 tahun baru 3.2%. Cerita kat orang seminggu, lepas tu jahanam. Kita bukan nak dengki kat dia, tapi pasal apa? Pasal rosak masa depan dia. Tu bukan dengki, nak cerita kat dia bagi elok. Tapi kalau ada orang kita jumpa macam tu lah, skuter bukan elok orang, belting tak mau putih, belting kat tahan. Dia mula tengok dia. Yang kita boleh nasihat kat dia, kita biar bang. Dia tanya, ustaz beli skuter boleh tak? Skuter boleh, tapi dia ada belting, dia ada minyak CVT. Kalau larat tanggung tak apalah. Kalau tak larat tanggung, beli motor ada rantai, boleh pakai ada o-ring. Ni saya cerita bagi orang arti lah, tak arti nak kata macam mana. Saya pun abang kata saya arti. Pasal ni maklumat. Maklumat. Tidak pergi kedai orang tipu kita. Pergi kedai orang tipu kita. Jadi ambil lah benda ni, pengetahuan am. Jadi kalau orang nasihat tu tak faham. Tapi kalau dia dia beli tu tak lama rosak tu. Itu dah panggil hasad. Ni yang terakhirnya, orang yang hasad itu Allah Ta'ala akan matikan hati dia, butakan hati dia. Bila orang ni mata hati dia buta, satu benda Allah Ta'ala cabut, namanya basirah. Basirah ni mata hati. Mata hati ni kalau buta, dia tak ada ilham Allah Ta'ala bagi. Sebab tu ulama-ulama di Mesir dulu waktu jadi revolusi, dia kata apa? Jangan turun demonstrasi, kerana akan berlaku pertumpahan darah. Orang kata ulama yang keluar tu, orang kata ni semua ulama kerajaan macam-macam. Kata habis. Sungguh mati berapa ribu orang. Syekh Said Ramadan Buti sebut, orang marah kat dia, lah kali mati dia pun akhirnya dibunuh. Kerana apa? Kerana tu orang yang tak ada basirah. Allah buka basirah. Bila Allah buka basirah, insya-Allah jalan kita orang yang ikut orang yang ada basirah, Allah buka jalan sekali. Contoh apa dia? Guru-guru, tok guru sufi, ahli tarekat dan sebagainya. Dia kata balik lagi kamu buat macam ni. Kat balik lagi kamu kena buat macam ni, kamu buat macam ni. Mereka orang yang ada basirah, Allah buka pintu hati dia. Cerita bab basirah buat Wahabi tak ada. Tak bincang bab ni. Kalau nak wali-wali pun nafi habis. Habis. Sambung lagi. Nasihat yang ke 6. Inni ra'aitu nasa yu'adu ba'dhum ba'dha li ghardin wa sababin fata'ammaltu qawlahu fi qawlihi ta'ala inna syaitana lakum aduwwun fattakhizuhu aduwwa fa'alimtu annahu la tajuzu adawatu ahadin ghaira syaitani. Sungguhnya aku melihat manusia itu saling bermusuhan mereka dengan sebahagian yang lain kerana satu tujuan atau bukan kerana satu sebab.
Fata'ammal tu, maka aku tilik akan firman Allah Ta'ala, maka aku dapati Allah Ta'ala sebut apa? Inna syaitana lakum aduun fattakhizuhu aduwa. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh, dan jadikanlah ia musuhmu. Maka aku mengetahui bahawa tidak harus memusuhi seseorang pun melainkan syaitan, melainkan syaitan saja. Jadi kita berhenti kat situ dulu, insya-Allah. Nanti ada masa dan ketika kita sambung pada faedah yang ke-6. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bisawab. Yang baik itu daripada Allah Ta'ala, yang lemah itu dari diri saya sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina 'alal haqq wa ila siratikal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.